Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan kita punya lesson lah, itu garis lurus part 3. Yang mana saya akan masuk sedikit daripada yang minggu lepas, yang hari tu punya kelas saya tak dapat buat GM kan. Jadi saya bagi notes je. Ada yang faham dan berkemungkinan ada juga yang kurang faham. Jadi kita go through sikit. Apa yang nota yang saya berikan tu apa yang dimaksudkan. Okay, next. So untuk hari ini kita akan belajar berkenaan menyiasat dan membuat inference tentang kecerunan garis selari. Lepas tu menentukan persamaan satu garis lurus. Jadi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan kecerunan garis selari dan bagaimana kita nak menentukan persamaan bagi satu garis lurus. Okay, so next. Oh, saya terus pergi yang ni. Slide saya tu tak ada pula. Tak apalah, kita pergi dulu apa yang dimaksudkan dengan kecerunan garis selari. Okey, kecerunan garis selari. Okey, kalau kita tahu sebelum ini, kita ada belajar berkenaan dengan kecerunan masa tingkatan 2. Okey, yang mana kecerunan itu kita wakilkan dengan huruf M. Okey, kalau ingat lagi lah Sekejap mana maksudnya. Okey, kalau ingat lagi persamaannya adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan garis lurus. Yang mana M ini adalah kita punya kecerunan. Kecerunan ini kita dapati daripada dua rumus. Ingat lagi kan? Rumus yang pertama adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu yang pertama. Atau kalau tidak diberi titik, kalau tidak diberi koordinat, kita boleh dapatkan kita punya kecerunan dengan menggunakan rumus pintasan, iaitu negatif pintasan Y per negatif pintasan X. Itu cara-cara untuk mendapatkan kecerunan. Tapi kali ni kita akan belajar berkenaan dengan kecerunan garis selari. Kelas, apa yang dimaksudkan dengan garis selari itu kita tahu dia adalah sama dari segi dia punya angle, dia sama. Dan untuk kecerunan garis selari, dia adalah garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Bermaksud, satu garis lurus yang selari, kalau satu kecerunannya adalah sama dengan 3, maka garis yang satu lagi juga mempunyai kecerunan yang sama iaitu 3. Saya conteng sikit slide ni lah. So awak kena tengok dekat mana yang saya conteng tu So kalau nak lebih jelas awak boleh pin yang saya tunjuk pada slide. So ingat, garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama bermaksud dia adalah garis selari. Dan macam mana kita nak tahu garis itu adalah selari? Kita terbalikkan balik. Maksudnya bila kita dapat kecerunan yang sama, kita kena pastikan adakah kecerunan dia sama? So kita tengok pada contoh yang pertama. Yes, baru join. So tentukan sama ada garis lurus yang Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9. So yang pertama dia bagi Y sama dengan 3X tambah 5. Yang kedua dia bagi 6X tolak 2Y sama dengan 9. So yang pertamanya kita tahu garis lurus yang selari ditentukan oleh nilai kecerunan. So apa yang perlu kita buat? Kita kena kenal pasti kecerunan bagi kedua-dua persamaan. So persamaan yang pertama, so Y sama dengan 3X tambah 5. So kita comparekan dengan Y sama dengan MX tambah C. Yang mana sekarang ni M kita adalah 3. So persamaan yang pertama kecerunannya adalah 3. 3. Allah. Betul.
Ni 3. Okay, so untuk persamaan yang kedua, dia bagi 6x tolak 2y sama dengan 9. Okay, so daripada sini kita kena tukarkan bentuk dia kepada y sama dengan mx tambah c. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebab kalau kita kekalkan, okay, kalau awak terus ambil daripada persamaan, okay, 6x, awak akan bagi tahu saya kecerunannya adalah 6. Sebab yang duduk dengan x kan 6 Ustazah. Okay, tak boleh sebab bila kita nak bandingkan, kita kena bandingkan dengan persamaan yang sama. Disebabkan persamaan yang pertama kita guna y mx tambah c, maka persamaan kedua perlu kita tukar kepada y sama dengan mx tambah c. Okay, so bila kita dah dapat bentuk yang sama, baru boleh kita bandingkan nilai kecerunan. Okay, so bila diselesaikan, dia dapatlah jawapan akhirnya 3x, which is ini adalah mx. So M kita masih 3 sama. So kiri kanan, okay, kita punya dua-dua persamaan ini mempunyai kecerunan yang sama iaitu 3. Maka kedua-dua garis lurus ini adalah selari. Okay, saya laju ke kelas? Saya laju ke? Tak, Tak, okay. So kalau saya laju tolong bagi tahu kadang-kadang saya ni sikit. Ataupun kalau awak tak faham dengan apa saya tulis pun boleh bagi tahu. Okay, raise je button hand. Kalau saya terlepas pandang, awak terus je on microphone. Okay, next. Oh Allah. Okay, kali ni kita nak menentukan kecerunan garis selari. Okay, yang kesnya bila sama dengan tak sama. Okay, so bila kita tengok dekat sini, maksud masih sama kecerunan garis lurus ialah kecerunan yang mempunyai nilai yang sama, dipanggil sebagai garis yang selari lah. Okay, so tentukan sama ada garis lurus y sama dengan 3x tambah 8 adalah selari dengan 6y sama dengan 3x tolak 9. Perkataannya adalah tentukan. Bila kita menentukan dalam matematik, kita tak boleh main sembrono cakap, dia selari, tidak, dia tidak selari. Kita mesti menentukan dia dengan pembuktian. Okay, bila dah dapat pembuktian, barulah kita buat kesimpulan sama ada dia selari atau tidak selari. Okay, so y yang pertama, y sama dengan 3x tambah 8. Sorry persamaan yang pertama. Okay, yang ini kita nampak dah, bentuknya dah jadi dah y sama dengan mx tambah c. So tak perlu kita ubah lagi dah. Okay, jadi m kita dekat persamaan yang pertama adalah 3. Untuk persamaan yang kedua, okay, macam saya cakap, kalau kita tengok daripada persamaan sahaja, kita nampak M kita dekat sini dah 3 dah cantik dah Ustazah. Dia selari lah. Tak boleh. Kita mesti bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Maka ubah dulu bentuk kepada persamaan itu. Okay, ingat bila kita nak ubahkan, kita kena jadikan Y tu single lah. Tak boleh lah ada 6 kat depan. Sebab itulah 3X per 6 tolak 9 per 6. Sebab 6Y ini darab. Bila dia pindah sebelah kanan, dia jadi bahagi. Itu konsep paling mudah lah yang kita pernah belajar selama ni. Okay, so kita permudahkan. So 3, 6 dapat 1 per 2. 9 bahagi 6 dapat 3 per 2. Daripada sini barulah sama bentuknya dengan YMX tambah C. Okay, so dekat sini M kita dah jadi 1 per 2. Tidak sama. Bila tidak sama, barulah kita boleh buat konklusi iaitu garisan ini tidak selari. Okay, so tidak selari. So dalam kotak pink tu ingat, selari sama. Dua persamaan itu mendapat kecerunan yang sama. Okay, apabila mendapat kecerunan yang berbeza, maka dia tidak selari. Okay, so next. Okay, kita try. Okay, diberi bahawa garis lurus 4x tambah 3y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2x tambah hy sama dengan 20. Hitung nilai h. Okay, dia suruh hitung nilai h. Okay, saya nak awak buat sama-sama dengan saya. Hilang dah soalan saya ni. Sekejap ya.
Okay. So, yang pertama, ingat bila kita nak dapatkan kita punya jawapan, apa-apa pun yang kita tengok mestilah kecerunan. Okay. Kecerunan. Okay. Yang kedua, okay, bila kita nak selesaikan, okay, apa yang perlu kita tengok? Persamaan yang pertama ialah 4x tambah 3y sama dengan 18. Okay. So yang pertama kita kena tengok daripada persamaan yang lengkap, apa yang boleh kita dapat. Okay, first kita kena cari kecerunan lah. So kita kena tentukan kecerunan yang pertama ini, jadi kita tukarkan bentuk dia kepada y mx tambah c. Okay, so 3y sama dengan 18 tolak 4x. Okay, so kita betulkan sedikit kedudukan. Okay, y sama dengan negatif 4x tambah 18. Saya nak y kan, so 3 ni akan jadi per 3. Okay, so kita boleh pecahkan setiap satu lah. So negatif 4 per 3 x tambah 18 per 3. Okay, so apa yang boleh kita buat? Okay, kita permudahkan. Okay, so negatif 4 per 3 tak ada jawapan yang boleh mudah. Cukup sampai situ sahaja. So negatif 4 per 3x. 18 bahagi 3 kita boleh dapat 6. Okay, so sekarang ni bila kita bandingkan dengan y mx tambah c, y mx tambah c, so m kita adalah negatif 4 per 3. Itu yang pertama. Okay. So kita dah tahu kecerunan kita adalah negatif 4 per 3. Okay kelas. So kita tengok pula dia kata daripada soalan dia dah bagi tahu siap-siap. Dia dah bagi tahu dia selari. Bermaksud, okay, bermaksudnya kecerunan, persamaan yang kedua juga mempunyai kecerunan yang sama iaitu negatif 4 per 3. Okay. Okay, next. So bagi yang seterusnya, okay, kita tengok step kita yang kedua. Okay, kita ambil persamaan kita yang kedua dia bagi tadi. Okay, 2x tambah hy sama dengan 20. Okay, so kita tukar persamaan itu menjadi y mx tambah c. Okay, tak ada masalah. Biarkan h tu. So hy kekalkan sama dengan 20 tolak 2x. So kita cantikkan sedikit kita punya persamaan. Dia akan dapat negatif 2x tambah 20. Okay, kenapa saya buat macam tu? Sebab persamaan kita adalah x dekat depan, c dekat belakang. Okay, so bila kita dapat macam ni, kita nakkan kita punya apa? Kecerunan. So y sama dengan negatif 2 per h x tambah 20 per h. Okay, Syazah tak dapat pun jawapan. Ya, sabar. Sekarang ni kita nak tengok kecerunan. So kecerunan kita ialah dekat dalam jawapan ini adalah negatif 2 per h. Okay. Yang ketiga, kita bandingkan. Okay, kita bandingkan kecerunan yang pertama dengan soalan yang minta. Okay, so yang kita dapat tadi adalah negatif 4 per 3. So negatif 4 per 3, okay, kita bandingkan dengan negatif 2 per h. Okay. Okay. Sampai situ. Kita nak h. Bawa naik h lah. Bila bawa naik h, dia akan jadi h negatif 4 per 3. Okay. Sama dengan negatif 2. Okay. Lepas tu terus selesaikan. H sama dengan negatif 2 bahagi negatif 4 per 3. Ini kalau kita nak mudah, kita tak payah buat darab silang lah. Kalau macam awak tengok buku teks, saya akan buat darab silang. 4 dekat bawah, 3 dekat atas. Okay, tapi saya nak gunakan kaedah macam ni supaya awak nampak kenapa dibuat macam tu lah. So senangnya awak tekan je kalkulator. 2 bahagi negatif 4 per 3. So dapatlah kita jawapannya. Okay, negatif 2 tu jangan tinggal So H sama dengan, hilang lagi. Okay, H sama dengan 3 per 2. Okay. So dapatlah kita jawapan bagi nilai H. Okay. So kelas, nampak macam dia susah tapi sebab awak tak pernah jumpa bentuk soalan macam ni. Sebenarnya dia tak susah pun. Okay, jangan risaulah.
Okay, first ingat lagi bila kita diberi bahawa diberi dua persamaan, kita tengok dalam soalan dia dah nyatakan dia adalah selari, bermaksud bila selari keyword yang pertama adalah kecerunan itu mesti sama. Okay, lepas tu apa yang kita perlu buat, kita ambil persamaan yang dah lengkap, kita kenal pasti apa nilai kecerunan itu. Okay, dan seterusnya bila kita dah tahu kecerunan kita adalah negatif 4/3, kita ambil persamaan yang tak lengkap tadi, kita compare, kita susun kepada bentuk y mx tambah c. Okay, bila kita dah dapat bentuk y mx tambah c, okay, kita bandingkan kita punya kedua-dua kecerunan tadi. Sebab kita tahu, kenapa kita kena bandingkan? Sebab kita tahu keyword dia adalah selari. Sebab itu kita bandingkan negatif 4/3 dengan negatif 2/h untuk mendapatkan nilai h. Okay. Okay, itulah langkah-langkah ni lah. Okay, seterusnya. Okay, kali ni kita dah masuk dalam, kejap saya nak tengok. Saya rasa macam saya ada buat soalan sikit tadi. Kejap. Mulanya. Okay kelas, jom kita cuba sikit untuk daripada soalan ini. Awak nampak tak saya punya tu? 9.1D, nampak 9.1D. Okay, thank you Hafiz. So kita tengok untuk soalan yang kedua. Soalan yang pertama ni awak dah buat dah hari tu. Kita tengok soalan yang kedua. Macam mana kita nak mencari nilai K bagi pasangan garis selari berikut. Keyword dah bagi. Semua tu adalah selari. Untuk soalan A, Y sama dengan negatif 3X tambah 4 dan Y sama dengan KX sama dengan 14, itu adalah selari. So keyword dia dah bagi, maka dia mempunyai kecerunan yang sama. Kita try buat sikit. Buat sekali dengan saya so Y sama dengan negatif 3X tambah 4. Bila kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C, so kita punya kecerunan adalah negatif 3. So kita ambil persamaan yang kedua dia bagi. Y tambah KX sama dengan 14. Kita tukarkan kepada Y MX tambah C, so Y sama dengan 14 tolak KX. Tak cantik, tak ikut soalan, tak ikut kehendak persamaan. Ubah sedikit, Y sama dengan negatif KX tambah 14. So dah dapat. Jadi sekarang apa yang perlu buat? Kita bandingkan kita punya kecerunan. So Y pula. M yang pertama adalah negatif 3, M yang kedua adalah negatif K. So, negatif 3 sama dengan negatif K. Kita nak K, kita bukan nak negatif K. So K sama dengan negatif 3 per negatif 1. Maka K sama dengan negatif positif. K sama dengan 3. Boleh dapat kelas? Saya laju ke? Tak. Okay. Faris je, yang lain siapa rasa laju bagi tahu orang yang cakap tak ada masalah, dia okey je, takut awak tertinggal. Itu untuk yang pertama. Senanglah, itu yang paling mudah. Kita tengok sedikit yang mungkin agak sukar sikit. Sekejap. Awak buat awak jangan tengok. Awak buat sekali. So, kita tengok balik untuk kita punya ni soalan A, B, C, D. Soalan A dah buat B, C, D. Yang mana kita nak jawab? Untuk nombor 2. Cuba pilih satu. B. B macam okey je Faris. Betul nak B Betul saja, tengok. So next. So kita bagi persamaan yang pertama, dia bagi KX tambah 2Y sama dengan 7. Ubah je bentuk kepada Y MX tambah C. So 2Y sama dengan 7 tolak KX. Ingat positif pindah sebelah jadi negatif. So 2Y tukar balik kedudukan, negatif KX tambah 7. Masih belum dapat Y, kita nak Y sahaja.
So y sama dengan negatif k per 2 tambah 7 per 2. Okay. Okay, so sekarang kita punya kecerunan M kita adalah negatif K per 2. Okay, untuk yang kedua. Okay, dia bagi persamaan 6X tambah 2Y sama dengan 15. So, ubah 2Y sama dengan 15 tolak 6X. Okay, so lepas tu 2Y sama dengan negatif 6X tambah 15. Masih belum siap sebab kita nak Y sahaja. So Y sama dengan negatif 6 per 2X tambah 15 per 2. So negatif 6 bahagi 2 dapat 3. So Y sama dengan negatif 3. Y pula. M. Okay. So bandingkan M sama dengan negatif K per 2. Dan satu lagi M sama dengan negatif 3. Okay. So, bila apa yang kita nak buat? Negatif K per 2. Okay, sama dengan negatif 3. Duduk jelas sekali. Okay, so bawa naik 2. So, negatif K sama dengan negatif 3 darab 2. Okay, so negatif K sama dengan negatif 6. Kita nak K sahaja. So, negatif 6 bahagi negatif 1. K sama dengan 6. Siap. Okay. Itu je jalan dia. Sama je. Mana-mana pun. Tak kisahlah persamaan mula-mula dia bagi lengkap ke. Yang tak lengkap ke. Kaedah dia masih sama. Okey. Kita pergi pada slide kita yang seterusnya. Okey. Okey. Kali ni kita masuk sedikit berkenaan dengan menentukan persamaan garis lurus. Okey. Ada beberapa step yang awak kena faham. Yang awak kena kuasai. Okey. Yang pertamanya ialah untuk menentukan persamaan garis lurus, kita kena menentukan nilai kecerunan. Bab katanya lah. Okay. Persamaan garis lurus ini, kecerunan tu lah yang paling penting. Okay. Yang mana awak kena dapatkan. Yang kena kita pegang. Okay. Kecerunan. Yang pertama. Yang kedua, tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus atau pada garis lurus tersebut. Okay. Ada titik yang kena pada garis itu. Okay, kita nak tentukan titik itulah. Okay, so yang ketiga, kita gantikan kita punya kecerunan. Kita gantikan kita punya koordinat X, Y ke dalam persamaan YMX tambah C. Untuk apa? Untuk kita dapatkan kita punya nilai C iaitu pintasan Y. Ingat lagi Y sama dengan MX tambah C. C ini adalah pintasan Y. Okay. Kalau awak tak nampak lagi, kita ada satu garis lurus. Okay. Pintasan Y tu dekat sini. Okay. Yang kena pada paksi Y lah. Okay. Seterusnya, gantikan nilai kecerunan yang kita dah dapat tadi, nilai C tadi, ke dalam persamaan yang 2 pula. Y sama dengan MX tambah C. Okay, so kita akan dapat persamaan yang baru. Okay, so next. Kita tengok pada contoh. Mungkin confused sikit lah. Okay, case yang pertama, bila dia bagi satu titik. Macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok pada soalannya. Okay, dia kata tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan 1/2 melalui titik P6, 8. So, soalan yang pertama, kecerunan dah ditentukan iaitu 1/2. Okay. Kaedah yang pertama, step yang pertama dah selesai lah. Okay. Tentukan nilai kecerunan. Step yang kedua, dia kata melalui titik P68. So, step kita yang kedua mengatakan kita kena tentukan titik. So, step kedua pun selesai. Okay. Step yang ketiga, dia kata gantikan nilai M, koordinat X dan Y dalam persamaan untuk cari C. Ini yang kita nak buat. Okay. So, sekarang ni kita dah tahu. Okay. Kita punya koordinat P, 6, 8. Kita tahu koordinat yang depan adalah X, yang belakang adalah Y. Okay. Dan kita punya kecerunan, kita punya M adalah 1/2. Apa yang perlu buat? Kita masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C.
Okay, so Y kita dalam koordinat adalah 8, gantikan 8. M kita adalah 1/2 dan X kita adalah 6 tambah C. Okay, so 1/2 darab 6 atau boleh buat macam ni lah. Kalau tak boleh pakai kalkulator pun tak ada masalah. Okay, so 8 sama dengan 3 tambah C. Okay, kita nak C. Okay, kita bukan nak 8 dengan 3 ni. So C sama dengan, pindahkan 3 ke sebelah kiri. So 8 tolak 3. So C sama dengan 5. Okay. Okay. Dah siap ke? Belum. Sebab ayatnya adalah tentukan persamaan garis lurus. Maka jawapan mesti dalam Y, MX tambah C. Ini jawapan awak. Mesti akhir dia macam tu. So apa yang perlu awak buat seterusnya adalah, okay, kita dah tahu M kita 1/2. Okay, kita dah tahu C kita 5. So Zah, koordinat 6 dengan 8 ni tak payah buat apa-apa dah. Tak payah masukkan koordinat itu dalam persamaan. Kalau awak masukkan, awak dah tak dapatlah persamaan, awak akan dapat jawapan akhir je terus. Okay, so awak buat macam ni. Kenapa tadi kita nak pakai koordinat? Sebab tadi tu kita nak cari nilai C. Okay, satu persamaan itu tidak akan lengkap sekiranya dia tidak ada nilai C. Sebab itu kena cari nilai C. Okay, so masukkan dia dalam persamaan. So Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M kita 1/2. X letak je tepi. C kita 5. Siap. Okay. Itu kaedah dia. Okay. Senang je tak susah pun. Pusing-pusing YMXC. Pusing-pusing YMX tambah C. Itu sahaja. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, kalau awak tengok kedua punya keadaan ini, okay, dia bagi 2 titik. Okay, dia kata tentukan persamaan garis lurus melalui titik P -15 dan Q 2 -7. Okay, untuk kes ini ada tak dia bagi kecerunan? Tak ada. Tapi dia bagi kita 2 titik yang lengkap, bermaksud kita boleh cari kecerunan. Okay, so first of all awak kena buat, kita dapatkan kecerunan dahulu. Okay, so kecerunan yang titik yang pertama kita tahu. Untuk dapat koordinat rumusnya adalah, okay, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, so PQ, suka saya buat P itu 1, Q itu 2. So ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Okay, so Y2 kita -7. So -7. Y1 kita 5. Tolak 5. Sebab rumus kata tolak, tolaklah. So per X2 kita 2. Okay, tolak X1 kita -1. Okay, so bila awak tekan je kalkulator, okay, atau awak nak buat congak pun boleh, tak ada masalah, lagi baguslah. Dapatlah jawapan akhir M awak adalah -4. Okay, sekarang dalam persamaan Y, MX tambah C, awak dah ada M. Tapi awak belum ada C. So perlu cari C lah. Okay, so untuk kita dapatkan nilai C, kita kena masukkan koordinat. Ini saya cakap tadi kan, masukkan koordinat. Okay, Ustazah, kali ni dia bagi 2 koordinat. Koordinat mana yang kita nak pilih? Terpulang pada awak. Awak nak pakai P boleh, awak nak pakai Q pun boleh. Okay, suka hati. Asalkan kita dapat nilai C. Okay, so seterusnya kita masukkan, okay, saya nak ambil paling mudah lah sebab nilai dia kecil sikit, P iaitu -15. Okay, so Y saya sekarang akan jadi 5. Y, M, X tambah C. M kita adalah -4. X kita -1 tambah C. So -4 darab -1 dapat 4. Salah pula. Sekejap ya. Okay. So 4 tambah C. 5 tadi tak berubah lah. So 5 tolak 4 sama dengan C. C kita sama dengan 1. So Y dah dapat, kita punya M dah dapat, kita punya C pun dah dapat. Masukkan dalam persamaan. Okay. Y kekalkan. M kita adalah -4. X kekalkan. C kita adalah 1. Siap. So Y sama dengan -4X tambah 1. Okay.
Okey. Mudah saja jangan takutlah. Okey, next kita pergi sedikit. Okey. Soalan-soalan macam ni awak takut ni. Sudah, soalan apa ni? Macam tu. Okey, awak takut nak buat. Okey, tak apa, tak payah takut kelas. Okey, bila diberi soalan macam ni, kita kenal pasti apa benda yang kita boleh dapat. Okey. Okey. So kita tengok pada soalan. Dia bagi raja di sebelah. Dia keluarkan pen jap. Okey. Raja di sebelah menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS. Diberi bahawa garis lurus PQ, okey, adalah selari dengan paksi X dan garis lurus RS adalah selari dengan paksi Y. Okey. So PQ dia selari dengan paksi X. Okey. So dan kita punya ni pula, kita punya paksi, garis lurus RS pula, okey, yang ni RS adalah selari dengan paksi Y. Selari lah, sama tegak, sama dia punya angle semua sama Okey, next. Okay, saya padam sikit. Okey, lepas itu, apa yang dia bagi tahu? Dia kata tentukan persamaan bagi garis lurus PQ. Okey, kita tengok PQ. PQ dia dah bagi kita, okey, garis PQ dia bagi kita dua koordinat. Bila dia bagi dua koordinat, boleh ke tak boleh kita cari persamaan bagi PQ? Boleh? Okey. Okey, dia dah bagi koordinat yang lengkap. So awak tak perlu risau. Allah. Okey, tak perlu risau. So macam ini kita buat. Okey, yang pertama, kita dapatkan koordinat untuk soalan yang pertama iaitu persamaan garis lurus PQ. So first kena cari kecerunan. Untuk dapatkan kecerunan, kita tahu, okey, koordinat kita yang kita ada M04, kita punya A 24. Okay, so dekat sini X1, Y1, X2, Y2. So M kita adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, so Y2 kita adalah 4 tolak Y1 kita 4. Okay, X1 kita 2. Ada kata lidung saya. X1 kita 2. X1, X2 kita 2, X1 kita kosong. So kosong per 2 sama dengan kosong. Kecerunan adalah kosong. Memanglah kosong. Kalau awak tengok garis lurus, ada ke kecerunan? Ada cerun ke? Tak ada. Sebab itu dia kosong. Okay. So tak ada masalah. So seterusnya macam mana nak dapatkan pintasan Y? Ambil satu koordinat. Saya ambil koordinat M04. Masukkan dalam persamaan Y MX tambah C. So Y kita 4. M kita kosong, X kita pun kosong, okay, tambah C. So 4 sama dengan C, C kita adalah 4. So persamaan garis lurus PQ ialah, nak bandingkan dengan YMX tambah C kan. So Y, M kita kosong kan, kosong X tambah C. Dah siap, salah. Kosong dalam X kan kosong, so Y sama dengan 4, siap. Okay. Dia tak ada M lah, dia tak ada kecerunan sebab dia adalah garis yang rata. Okay. Dia tak ada cerun sebab itu kecerunan kosong. Okay. So macam mana kita nak dapatkan soalan kita yang kedua? Okay. Kaedahnya masih sama. Saya tak tunjuk habis lah. Okay. Sebab kita pun nak kejar masa sikit. Okay. Seterusnya. Oh dah habis. Dah habis dah. So habis sampai situ sahaja. Ada apa-apa soalan kelas? Tak ada. Faris lagi tak ada. Hafiz ada apa-apa soalan? Balkis? Balkis okey? Okey Azhar. Haris okey? Haris? Haris susah nak cakap. Okey. Okay, so untuk hari ini, okay, homework awak sikit je, tak banyak pun. Okay, mungkin banyak sikit lah daripada yang sebelum ni. Tapi kaedah dia sama je macam yang saya dah tunjuk dalam contoh tadi. Okay, 9.1F, soalan nombor 1. Okay, dan 9.1G, soalan nombor 1. Okay,
Senang je nak tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik diberi. Kena dia dah bagi 2 titik. So awak kena cari dia punya kecerunan. Cari kecerunan. Okay. Lepas tu cari nilai C dan bentukkan persamaan. Okay. Lepas tu soalan yang kedua, tentukan persamaan garis lurus lari dengan garis lurus yang diberi melalui titik P. Yang ini dia dah bagi. Nak tentukan. Okay. So awak dah ada kita punya. Okay. Untuk persamaan pertama kita dah ada kecerunan kita M. Okay. Kita masukkan kita punya rumus dalam, kita punya koordinat dalam rumus. Dan awak dah akan dapatlah sama ada dia selari ataupun kita akan dapatlah persamaan yang baru. Dia dah memang selari dah. Okay. Kalau awak confuse saya buat sikit lah. Okay. So Y sama dengan 3X tambah 9. So sekarang M kita adalah 3. Koordinat dia bagi untuk yang baru adalah 2, 7. Okay. So kita masukkan dalam koordinat. So ini adalah X, ini adalah Y. So Y kita 7 sama dengan M kita 3. Okay. M kita 3, X kita 2 tambah C. 3 tambah 2, 6. So 7 tambah 6 pula. 7 tolak 6 sama dengan C. C sama dengan 1. So masukkan dalam persamaan Y sama dengan M kita 3, X tambah 1. Itulah persamaan yang baru. Okay. Itu kaedah dia. So, tak ada masalah lah. Senang sahaja. Okay. So untuk hari ni habis dahulu. Kalau ada apa-apa masalah, ingat tolong tanya saya. Jangan buat diam. Saya masih menanti jawapan awak yang lama-lama tu. Masih lagi tak hantar dekat saya. Okay. So jangan live dulu. Saya nak share link kehadiran. Okay. Okay, boleh isi link kehadiran pada yang belum isi kehadiran lah. So kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sebab sudi masuk kelas pagi ni. Okay? Okay, insyaAllah. Terima kasih Azhar. Sama. Terima kasih Zazah. Terima kasih Zazah. Terima kasih Azhar. Sama. Terima kasih Zazah.